sejak Taufan Al-Aqsa, hari ni dah hari keberapa dah? Kalau saya tanya tuan-tuan lah, puan-puan. Hari keberapa? Mungkin dah lost kan? Banyak, lama sangat kan? Hari ni dah hari yang ke-168, betul kan saya salah lah. Nanti mungkin Ustaz Isra' ataupun Ustaz Farhan ni pengurus operasi GSPP, dia lagi tahulah. Nanti kalau lari tu mungkin dia betulkan sikit lah. Kalau tak salah saya dalam 168 hari lah. Dah lebih daripada 150 hari. Dah lama, mungkin awal-awal biasalah di Malaysia ni, mungkin awal-awal kita rasa semangat, tapi dah lebih dah 168 hari ni, mungkin kita dah rasa mellow sikit, rasa down, rasa biasa-biasa sikit. Jadi itu tema yang kedua, ummah yang berjuang. Naik satu level daripada berjuang, kita nak jadikan umat kita ni umat yang memimpin. Umat ni adalah umat yang memimpin. Barulah dia fadilah, barulah dia cemerlang. Kita tahu dalam sejarah umat Islam lah yang memimpin peradaban. Umat Islam lah yang memimpin tamadun. Yang ini, angle ini yang kita kena fahamkan kepada setiap orang Islam di muka bumi ini, khususnya di Malaysia lah. Jadi benda perkara ini yang kita nak bangunkan di ISMA. Dan yang terakhir, yang kedua terakhir lah, iaitu kita nak bangunkan umat yang merdeka, yang akhirnya seterusnya melahirkan tema yang terakhir, umat yang unggul. Jadi kalau saya ulang balik, kita nak bangunkan, ISMA nak bangunkan di Malaysia ni orang Islam yang faham mereka ni adalah ummah yang fadilah. Ada 5: bersatu, berjuang, memimpin, lalu merdeka dan unggul. Alangkah bagusnya kalau kita dapat lahirkan semua ini di bumi Malaysia ini, dan kita kembangkan di seluruh negara dan dikembangkan di seluruh dunia, insya-Allah. Dan tak mustahil kita mampu jadi umat yang cemerlang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama dalam wacana ilmu dengan satu tajuk tema Gaza bumi ribat, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Jadi kalau kita lihat tajuk ni pun sebenarnya kita dah boleh dapat satu konotasi ataupun satu feeling bahawa apa yang berlaku di Palestin, dia hanyalah gerhana, dia bukan terbenamnya matahari. Memberi satu feeling supaya kita jangan putus semangat. Walaupun tadi saya kata tadi Taufan Al-Aqsa dah berlaku sehingga ke hari ini 168 hari, kita kena ada rasa semangat, kita kena ada rasa yakin dengan ilmu yang betul macam saya cakap tadi. InsyaAllah kita tahu bahawa apa saja yang berlaku di Palestin, dia bukanlah bermaksud tak ada harapan ataupun tak ada hujungnya. Walaupun kadang-kadang memanglah bila kita tengok video-video Palestin dan sebagainya, memang kita rasa macam tak ada hope lah. Diserang. Kita pun rasa macam tak ada hope untuk mereka kembali. Jadi sebenarnya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, belia-belia sekalian, semua itu hanyalah gerhana. Dia akan ada cetusan-cetusan kembali untuk kita bangkit. Dan kita kena ambil apa yang berlaku khususnya dalam bulan Ramadan ni, ambil ibrah-ibrah daripada peristiwa-peristiwa yang lampau yang sebenarnya akan memberikan kita semangat dan kesedaran bahawa kita boleh sebenarnya. Saya nak bawa dua kisah yang simple saja, sekadar menaikkan semangat. Satu perang Ain Jalut, yang keduanya perang Yom Kippur dekat di Palestin lah. Kalau perang Ain Jalut ni, kalau ingat tuan-tuan, kalau saya bagi sedikit excerpt sejarah tu, perang Ain Jalut ni berlaku ketika mana tentera Mongol telah melakukan siri-siri serangan daripada sampai ke Afghanistan, bahkan Baghdad sendiri jatuh disebabkan oleh tentera Mongol. Lalu bila sampai ke Ain Jalut, bagaimana pemerintah ketika itu, pemerintah Al-Qutus, Saifuddin Qutus, dia memberikan semangat bahawa kita kena lawan. Akhirnya dengan kesedaran, dengan kesatuan yang ditimbulkan, yang dicetuskan oleh pemerintah dan juga panglima perang ketika itu, akhirnya mereka mampu menawan Mongol. Mongol masa itu kira macam mustahil lah. Dia dah macam tsunami tau. Dia serang, memang siapa yang lawan ni confirm kalah lah. Tapi bagaimana
Ombak tsunami tentera Mongol tu akhirnya terhenti di Ain Jalut akibat kesatuan, semangat dan usaha yang telah ditunjukkan oleh umat Islam ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula di Perang Yom Kippur, masa ketika mana Israel menawan Gunung Sinai dan sebagainya. Ketika itulah bagaimana negara-negara Islam, Mesir, Jordan, dan pelbagai lagi negara-negara sekitarnya masa itu telah melakukan serangan balas untuk tawan balik Gunung Sinai itu, walaupun pada peringkat awalnya susah sebab masa itu Israel telah disokong oleh Amerika, British. Dari segi ketenteraan tu kalah lah, tapi akibat ataupun akhirnya disebabkan oleh usaha yang dizahirkan oleh kesatuan umat ketika itu, negara-negara masa itu bersatu. Dia bukan macam sekarang lah, masa itu dia bersatu, akhirnya boleh kalah Israel masa itu, disebabkan oleh akhirnya benda yang sama, kesatuan umat dan kefahaman terhadap tindakan yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan pada hari ini dengan tajuk-tajuk yang saya tengok memang sangat-sangat baiklah, bagaimana kita akan melihat Palestin, isu Palestin itu dalam bentuk yang khusus. Kita zoom in pada perang Taufan Al-Aqsa, yang saya percaya sahabat saya Ustaz Syed Ishraq akan tengok angle itu. Kemudian kita akan tengok juga pelbagai angle lagi, termasuklah kita tengok bagaimana Palestin ni, kita lihat bagaimana ia berada dalam satu siri tamadun-tamadun yang telah ada di bumi ini lah. Bagaimana kita lihat bagaimana pertembungan tamadun itu akhirnya melahirkan apa yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam wacana ilmu hari ini, kita sama-sama buka minda kita, kita sama-sama gunakan apa sahaja yang ada dalam jiwa kita, kita terima dan kita cuba fahamkan, dan mungkin di hujung ataupun akan ada sesi soal jawab, kita banyak bertanya supaya kita sama mencambahlah ilmu kita, kefahaman kita terhadap isu Palestin ini dalam erti kata yang sebenar-benarnya lah. Jadi macam sahabat-sahabat saya macam di JSPP, Ustaz Farhan, kita bawakan kepada masyarakat di bumi Malaysia ini satu kefahaman yang bahawa kita nak membebaskan Palestin. Kerana Palestin ni nilai dia cukup besar di sisi umat Islam. Kita pun tahu dia itulah kiblat pertama kita, disebutkan dalam Al-Quran. Besar nilai dia di sisi umat Islam. Jadi dia bukan sekadar isu kemanusiaan. Walaupun orang-orang di luar sana, khususnya yang bangsa bukan Islam, mungkin dia akan kesian sebab ni kemanusiaan, tapi kita sebagai orang Islam ni, kita kena tengok satu level lebih tinggi. Kita kena anggap bahawa ia adalah isu umat Islam, ia adalah isu akidah. Jadi benda-benda ini yang kita kena tanamkan dalam jiwa dan diri kita, dan kita sebarkan juga kepada masyarakat lain, khususnya kawan-kawan kita yang beragama Islam, apa sebenarnya tindakan, apa sebenarnya pandangan kita dalam isu Palestin ni. Jadi sekadar nak menutup ucapan saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan tiga perkara lah, tiga perkara yang terakhir sekali. Sebab sebenarnya sepanjang Ramadan ini, ISMA, Ikatan Muslim Malaysia, dia bawa tiga mesej utama lah. Tiga mesej utama yang nak kita semua faham, supaya kita ambil Ramadan ini bukan sekadar lapar dan dahaga seperti biasa saja. Jadi tema yang kita bawa pada tahun ini ada tiga. Saya ringkaskan dia jadi 3R lah. 3R. R yang pertama ialah kita rejuvenate, kita rejuvenasi. Rejuvenate apa nanti saya akan ceritakan. Yang keduanya ialah kita regroup, dan yang ketiga ialah kita relief. So yang pertama tu, yang rejuvenate tu, kita rejuvenate jiwa kita sucikan jiwa kita sepanjang Ramadan ini. Di sinilah bulan tarbiyah, di sinilah kita menyucikan jiwa kita, walaupun kita buat wacana ilmu ni pada bulan Ramadan kan. Tapi kita gunakan peluang ini untuk kita sucikan jiwa kita, sucikan minda kita, untuk kita ambil peluang ini
menjadikan kita lebih baik bila kita keluar daripada bulan Ramadan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, kita regroup. Ramadan ini perlu dijadikan peluang untuk kita regroup sekecil-kecil unit keluarga sehinggalah sebesar-besar unit masyarakat dan negara. Di sinilah kita lahirkan kesatuan kita supaya kita jadi umat yang bersatu, yang macam saya sebutlah tadi. Dan yang terakhir, kita reliefkan kembali semangat dan juga jiwa kita untuk membebaskan Palestin. Dan di sinilah kita kena upkan level kita lah, daripada kita sucikan jiwa, semangat bersatu sesama masyarakat, dan kita ingat dan kita rasakan Palestin juga bersama-sama kita. Jadi itu 3R tadilah yang saya cakap tadi: rejuvenate, regroup dan relief. Dan akhir sekali, saya harapkan semua dapat bersama-sama memeriahkanlah. Mungkin beban ni jangan jadikan satu hal lah, tanya soalan juga kepada panel-panel berceramah kita. Jadikan peluang ini untuk kita sama-sama mengubah gaya pandang kita, tindakan kita terhadap isu Palestin. Dan insyaAllah pada ruang-ruang akan datang, mungkin ada banyak lagi wacana-wacana ilmu yang dianjurkan oleh ISMA ataupun pembina di masa-masa akan datang. Jadi sama-samalah kita bantu diri kita, bantu ummah kita untuk kita bangkit dan kembali bangun. Kerana ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku hari ini hanyalah gerhana, bukannya terbenam matahari. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.